Saya nak bersama dengan pakar pediatrik dan juga pengurusi program Immunize for Life, iaitu Datuk Dr. Zulkifli Ismail yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey Datuk, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Datuk, hari ini Sarawak memulakan program yang saya kira ini antara sejarah dalam program vaksinasi di Malaysia sendiri. Bagaimana untuk kita melihat bahawa pemberian vaksinasi kepada golongan remaja, kalau kita sifatkan 17 tahun dan ke bawah ini, di sebalik risau dan sebagainya di kalangan orang tua, ibu bapa dan sebagainya, bagaimana untuk kita melihat pelaksanaan ini akan menjadi satu penanda aras kepada pelaksanaan di peringkat kebangsaan sendiri? Terima kasih. Sebenarnya memang dah ada data sekarang yang menunjukkan bahawa vaksin itu adalah selamat bagi kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas, ya, bagi vaksin-vaksin yang Pfizer. Vaksin yang lain tu belum lagi ada maklumat, tetapi Pfizer dan Moderna dah ada datanya. Dan memang ada beberapa keraguan dan orang yang tak senang hati dengan untuk memberi vaksin kepada kanak-kanak, ya. Tetapi kalau kita tengok pada masa ini, dulu memang Kementerian Kesihatan memang nak memulakan kepada kanak-kanak, tapi mereka tarik balik sekejap kerana ada masalah dengan myokarditis, ya, atau radang jantung kepada kanak-kanak yang berumur 12 hingga 17 tahun itu. Tetapi sekarang ini data yang telah dikemukakan dan telah didapati bahawa kes-kes myokarditis itu kurang daripada apa yang berlaku jika kanak-kanak itu dijangkiti dengan COVID itu. Jadi kalau bagi mereka yang tidak diberi vaksin, risiko mereka untuk mendapat myokarditis jika dijangkiti COVID itu ialah 6 hingga 34 kali ganda jika dibandingkan dengan mereka yang telah diberikan vaksin. Jadi buat masa ini memang adalah masa yang terbaik untuk dimulakan, especially bagi negeri-negeri macam Sarawak di mana mereka telah mencapai vaksinasi yang tinggi bagi orang dewasa. Datuk, bagaimana untuk kita melihat keadaan semasa? Adakah pelaksanaan perlu dilakukan sebelum pembukaan sekolah sepenuhnya untuk kita melihat bahawa sesi persekolahan ini setidaknya memberikan kelegaan bukan sahaja kepada pelajar, ibu bapa, kekitangan dan sebagainya? Ya, itu satu perkara, ya. Kita patut pertama sekali cukupkan vaksinasi untuk orang dewasa dahulu. Jadi macam negeri Sarawak dah lebih daripada 80% mendapat vaksin itu, maka mereka sewajarnya memulakan vaksin itu untuk kanak-kanak. Tetapi untuk negara-negeri lain yang belum lagi mencapai tahap 80% ke atas itu, mereka perlu dulu memberi vaksinasi kepada orang dewasa. Dan jika nak dimulakan vaksinasi untuk kanak-kanak, untuk vaksinasi nak mulakan sekolah, ya, yang pentingnya bukan kita memberi vaksin itu kepada kanak-kanak, tapi yang pentingnya ialah kita adakan vaksin tu diberi kepada orang dewasa di sekeliling kanak-kanak. Bermakna kita berikan kepada guru-guru, kita berikan kepada kerani sekolah, kepada security sekolah, kepada orang yang menjaga kantin sekolah dan juga pemandu bas sekolah. Ini adalah orang dewasa yang mengelilingi kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar di sekolah tu. Dan bagi sesuatu sekolah tu sepatutnya 100% daripada pekerja-pekerja orang dewasa yang mengelilingi kanak-kanak tu patut divaksinkan. Yang kalau kita nak buka sekolah tu, vaksinasi ni adalah satu saja daripada strategi yang diperlukan. Ada strategi lain, ya, bukan sahaja vaksin. Datuk, bagaimana untuk kita melihat bahawa ini soalan terakhir saya untuk kegusaran di kalangan ibu bapa ini, bagaimana untuk kita meyakinkan mereka adakah perlu diterjemahkan kepada satu bentuk kelulusan ataupun kenyataan yang lebih meyakinkan kepada ibu bapa, khususnya daripada pihak-pihak berkuasa, KKM sendiri dan sebagainya? Ya, ini penting kerana kita perlu meyakinkan ibu bapa dan meyakinkan semua orang bahawa vaksin itu adalah selamat, ya. Dan kita tahu bahawa vaksin itu adalah selamat. Ada kesan sampingan yang mungkin tidak begitu tinggi dan tidak begitu banyak, ya, tetapi
Dan juga especially apabila media masa sekarang dikatakan bahawa vaksin tu dilibatkan dengan myocarditis, jantung. Bila jantung tu orang takut sikit. Jadi kita perlu meyakinkan ibu bapa bahawa vaksin tu adalah selamat untuk mereka yang berumur 12 tahun ke atas. Tapi ada kes-kes di mana mereka mendapat myocarditis, tetapi yang mereka mendapat myocarditis selalunya dan dalam kajian yang telah dilakukan, mereka hanya masuk hospital 1-2 hari dan tidak ada kesan sampingan yang berpanjangan. Yang perlu kita juga tahu, ya, kita memang nak katakan bahawa vaksin itu selamat dan kita perlu beritahu ibu bapa bahawa ini ada selamat, dan kita perlu juga memberitahu mereka yang masih lagi ragu-ragu untuk mengambil vaksin itu, kerana ramai dah diberi vaksin itu dan tidak ada masalah langsung pun, ya, kepada mereka. Tapi jika kita nak buka sekolah tu, kita perlulah lebih daripada vaksin, ya. Kita perlu macam saya cakap tadi, vaksin itu diberi kepada orang yang dewasa, bukan kepada kanak-kanak, kerana mereka yang kurang daripada 12 tahun tak boleh diberi pun. Dan kita perlu juga pastikan peredaran udara di dalam kelas-kelas itu adalah yang terbaik, dan juga peredaran pertukaran udara itu adalah betul, ya. Ini yang lebih penting, dan juga kita membasuh tangan dan penjarakan dan sebagainya. Ini pun sepenting dengan vaksin tu. Jadi vaksin tu ada satu daripada strategi-strategi yang kita perlu gunakan. Ini bukan strategi yang unggul saja, tapi satu daripada yang banyak lagi.